Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 2 yang menonton video ini. Okay, thank you for watching and also please subscribe kalau belum subscribe and also share with your friends. Okay, mudah-mudahan dapat pahala juga mudah-mudahan bermanfaat untuk banyak orang ya. Okay, first and foremost kita niat belajar lillahi taala. Make sure you have this book in front of you. Okay, so kita dah habis dah bab 8 ya. Kita masuk bab 9 hari ni, iaitu pecutan ya. Iaitu pecutan. Okay, so you turn to page 170 ya, 170. Kita dapati banyak diaplikasikan pecutan ni dalam bidang kerjaya ya. Kalau jadi juruteraka, juruteraka otomotif, pesawat, bidang kajian fizik, sukan, astronomi dan sebagainya ya. Okay, so I think you all kalau yang suka lari di padang balapan ke ataupun masuk sports, you know apa maksud pecut. Ini semakin laju kan. So laju atau dah, kemudian pecutan. Okay, sometimes bila travel naik kereta, you all akan tanya ayah, berapa laju sekarang ni? Ataupun tengok sini kat speedometer tu. Kalau kat tepi highway tulis maksimum 110 per kilometer. Okay, so kita lihat page 170 tadi, 9.1 laju. Bila kita cakap tentang laju, dia adalah kadar. Dia adalah kadar. Apa maksud kadar? Bermaksud dibandingkan dengan masa. Kan saya cakap tadi, if you go on a road, jalan, pergi mana naik kereta, apa kelajuan maksimum bawah? Saya dah salah pen ni, kejap. Okey, apa kelajuan maksimum? Kalau nampak kat tepi highway 100 km per jam. Ya, that means dalam 1 jam boleh pergi 110 km, 110 km sejam. Ataupun sometimes boleh tulis 100, ni tepi highway biasa macam ya, 110 km per jam pun boleh juga. Okey, so bila kita kata kadar, dibandingkan dengan masa ya. Okey, so kita perhatikan dalam page 170, dia kata cuba anda perhatikan di belakang sebuah lori atau bas persiaran terdapat simbol had laju bagi setiap kenderaan tersebut. Apakah maksud simbol tersebut? Apakah makna akibat yang akan berlaku sekiranya pemandu tidak mematuhi arahan simbol itu ya? Macamlah gambar kiri itu adalah 80 ataupun 90 km sejam, sama juga lori itu 80 mungkin berat dia kat situ, tapi kanan dia 90 km sejam. Okey, so akibatnya tentulah tak sesuai. Sebab dia yang sesuai, dia ciptakan lori itu, dia buat lori itu ataupun kenderaan tersebut adalah untuk kelajuan tersebut. So itu adalah terbaik. So tak boleh laju-laju lah lori. Nanti nak break tak boleh, takut terlanggar kereta lain ya. Kita lihat seterusnya page 171 setelah dia ada rangsangan minda. Di situ dia kata situ ditulis murid yang mendapat tempat pertama telah menamatkan larian dalam masa yang paling singkat ya, manakala murid yang terakhir menamatkan larian dengan merekodkan masa yang paling singkat. So that means dalam kita kena bandingkan dengan masa So kalau situ tadi, but I did not do the rangsangan minda, saya terus je tengok dia punya kesimpulan. Tak apalah kan, tak penting sangat. If you read yourself, awak faham maksudnya. Okey, ketiga-tiga orang murid itu berlari dalam jarak yang sama, maka laju larian murid itu ialah hasil bahagi dengan jarak dengan masa larian mereka. Itu adalah laju. So formula untuk laju ni, ini laju ya. Laju on highway. Laju adalah jarak bagi masa. Ini jarak, ini masa ya. Okey, so kita lihat contoh 1. Aida berjalan ke kedai yang jaraknya 100 meter selama 5 minit. Hitung lajunya. So ini formula tadi. Dia suruh hitung laju. So laju bagi Aida adalah berapa jauh dia pergi? 100 meter. Berapa lama dia boleh sampai? 5 minit. So menjadi 20 meter per minit. So ini bergantung pada yang diberikan. Tadi dia bagi jarak dia dalam meter, so meter, masa dalam minit, so minit ya. Okey, so kita lihat contoh 2.
Khairul Hafiz dan Badrul Hisham ialah pelari pecut muda negara. Semasa latihan acara 100 meter, Khairul Hafiz menamatkan larian dalam masa 10.18 saat, manakala Badrul Hisham menamatkan larian dalam masa 10.25 saat. Situlah tahu dah siapa laju kan. Sebab jarak je sama, dia sebab boleh banding. So dapati yang lagi laju Khairul Hafiz lah. 10.18 saat dah sampai dah. Lambat sikit je, 10.25 saat baru Badrul Hisham. Dia suruh hitung laju. So formula dah ada. Kalau untuk siapa? Untuk Khairul Hafiz, kita akan dapati lajunya adalah, jarak adalah 100, masa adalah 10.8 saat ya. Jarak adalah masuk dalam meter. So jawapannya adalah 9.82 meter per saat. Manakala untuk Badrul Hisham, kita dapati lajunya adalah 100 juga, jarak sama, masa diambil 10.25 saat. So that means menjadi 9.76 meter per saat ya. So kita dapati si Khairul Hafiz 9.82 meter per saat berbanding dengan Badrul Hisham yang 9.76 meter per saat ya. Dalam masa 1 saat dia boleh pergi lagi jauh lah, 9.82. Dan ni dalam 1 saat boleh pergi 9.76 meter sahaja. Itu maksudnya. Okay, so now let's see page 172. 9.1.2, laju seragam, laju tak seragam. Apa bezanya? Okey, perhatikan rajah pergerakan guli di bawah. Sebiji guli A dan sebiji guli B digolekkan di atas meja. Pergerakan guli tersebut digambarkan seperti berikut. Okey, guli A masa 0 saat, 0 meter, setelah dia bergerak 2 cm 1 saat, 4 cm 1 saat lagi, 6 cm 1 saat lagi, 8 cm 1 saat lagi. Untuk 8 cm tu ada berapa saat? Kan? 4 saat. Okey, kalau kita lihat guli B, memula 0 hingga 2 cm tu digerak 1 saat, jadi berlaju sikit. 2 ke 3 tu 1 cm je beza, 1 saat. Tiba-tiba 3 ke 5 slow sikit, 1 saat untuk 2 cm. Kemudian untuk 3 cm 1 saat. So kita boleh bandingkan. Yang ini sekata je, yang A, yang B dia adalah tak tentu. So if you look at that one, dalam nota tu dia kata bandingkan jarak yang dilalui oleh guli A dan guli B dalam masa 4 saat. Dua-dua 4 saat tau. Yang dua-dua 8 cm. Ya, untuk A pun 4 saat dan 8 cm, untuk B pun 4 saat 8 cm. Guli yang manakah mempunyai laju seragam dan guli yang manakah mempunyai laju tak seragam? Okey, the best nak represent this is dalam bentuk graf. Kalau kita lihat yang guli A, graf dia straight je. Nampak ya, 1 2 2 4 ya. 1 cm 2 1 saat 2 cm. 2 saat 4 cm, 3 saat 6 cm, 4 saat 8 cm, seragam. Garis lurus ya. Tapi kalau guli B pula, kita bati graf dia macam mana? Tak tentu kan? So kita baca balik bahagian bawah dia. Guli A bergerak dengan perubahan jarak yang sama, maka guli A bergerak dengan laju seragam. So apa dia laju seragam? Oleh itu, laju seragam ialah laju yang mempunyai perubahan jarak yang sama dengan selang masa yang sama. Jelas sangat from contoh guli A. Manakala guli B bergerak dengan perubahan jarak yang berbeza, maka guli B bergerak dengan laju tak seragam. Itu apa itu laju tak seragam? Ialah laju yang mempunyai perubahan jarak yang tidak sama dalam selang masa yang sama. Okey, so katakan seorang tak pergi bandar mana nak kata? Okey, from KL to Ipoh. Tak naklah Kelang lah, senang masuk highway NKVE kan. Kelang to Ipoh. Kalau dia naik highway, lagi senang dia nak laju seragam. Tapi of course ni betul-betul payah lah kan. Sebab ada lori, ada bas, ada apa semua. Sebab kita dapati jalan tu straight aja. Berbanding dengan
tak naik highway, dia masuk jalan biasa, masuk bandar, tiba-tiba kena slow down, slow sikit, lalu kawasan sekolah kena slow, kemudian jalan kosong laju balik, kemudian ada ikut lori belakang. So tentulah lebih senang untuk laju seragam di atas highway lebuh raya berbanding dengan di jalan raya biasa yang kecil. Okay, now look at contoh 3 pula. Farid memandu sebuah trailer sejauh 170 km dalam masa 2 jam yang pertama dan 190 km dalam masa 4 jam berikutnya. Adakah Farid memandu trailernya dengan laju seragam? Okey, jelaskan jawapan anda. Kalau laju je seragam, bila kita guna formula laju ni, dia akan sama. So, kita akan tengok bahagian pertama, laju adalah jarak bahagi masa. So Farid bergerak 170 km dalam masa 2 jam. So menjadi 85 km sejam. Okey, bahagian kedua, dia punya kelajuan adalah jarak 100 jarak bagi masa. So adalah 100 berapa? 190 km bagi dengan masa 4 jam. So menjadi berapa? Menjadi 47.5 km sejam. Sama tak? Ya, ini 2 jam, ini 4 jam. Ini lain, ini lain. So nampak nilai tak sama, bermaksud kelajuannya seragam ke tidak? Tidak seragam. Kalau seragam kena sama dua-dua ni. Okey, contoh 4, Encik Mahesh memukul bola golf dari tiang P ke tiang S. Dia pergi P ke tiang S melalui tiang Q dan tiang R. Adakah kelajuan bola golf itu mempunyai laju yang seragam? Jelaskan jawapan anda. Okey, kita ada gambar rajah tu senang. Mula-mula adalah P ke Q, ya, P ke Q. So lajunya adalah jaraknya di situ 40 meter bahagi dengan 2 jadi 20 meter per saat, ya. Okey, kemudian Q ke R. Lajunya adalah 70 bahagi 3.5 gerak jadi 20 meter per saat juga, ya. Kalau bergerak 700. Okey, R ke S lajunya adalah 60 bahagi 3 juga 20 meter per saat. Seragam ke tak? Sama. So, seragam, ya. Okey, sekarang kita lihat purata laju, ya. Laju purata 9.1.3. Pertimbangkan perjalanan perkhidmatan kereta api elektrik ETS, tadi gambar tu, dari Kuala Lumpur ke Butterworth. Kuala Lumpur ke Butterworth, kereta api itu akan bergerak dengan laju tak seragam. Ya. Dalam situasi sedemikian, laju purata digunakan untuk memberikan suatu gambaran tentang laju kereta api itu. Okey, nak pergi ke mana? Nak pergi KL ke Butterworth, let's say. Tapi dia berhenti kat Ipoh. Tak tentulah tak seragam. Mula slow, makin laju. Dah sampai Ipoh, dia slow down, berhenti kejap, lepas tu naik balik, start balik, kan. Semakin laju sampai ke Batu dia slow balik. So dia tak seragam. Tapi kena tahu tentang laju purata dia. Bawa nak tahu lebih kurang berapa. Okey, kita lihat muka surat 174. Okey, kita lihat itu contoh untuk tahu laju purata. Laju purata formula dia sama. Bezanya cuma ni laju dia tak cepat, ya. Okey. Laju adalah jarak bagi masa. Tapi tambah apa? Tambah purata. Bila kita bagi jarak bagi masa, cepat lah. Jarak bagi masa kena ada jumlah jarak per jumlah masa, ya. Jarak dengan masa. Kena tambahkan purata, letakkan jumlah dan jumlah. Lain sama. Laju, jarak bagi masa. Kalau tak ingat formula, masalah lah. Tak ingat tepi highway. 100 km jarak, sejam, jam masa, ya.
Okey, kita lihat contoh 174. Contoh 5. Okey, kita lihat ni si Amir ni. Okey, Amir ni keluar dari rumah pada pukul 9 pagi. Dia pergi ke Pizza Hut. Okey, 10 km. Kemudian dia akan bersambung ke bandar A. Pukul 12 suku tengah hari dia sampai. Turun 9 pagi, 12.15 tengah hari sampai. Untuk sampai rumah ke Pizza Hut 10 km. Pizza Hut ke bandar adalah 25 km. Itu seperti gambar dan kita baca pula apa yang nyatakan di sini. Amir mula berbasikal dari rumahnya ke bandar A pada pukul 9 pagi. Dalam perjalanan, dia singgah di restoran pizza untuk berehat dan makan sebelum dia menyambung perjalanannya semula ke bandar A. Dia sampai di bandar A pada pukul 12.15 tengah hari. Hitung laju purata dalam kilometer sejam perjalanan itu. Bermaksud semasa dia rehat di restoran pizza, masa tu dia ambil kira juga jumlah masa je, walaupun dia berhenti rehat. Okey, so kita akan gunakan formula ini. Dia minta jumlah jarak. Jumlah jarak tu tak apa, kita buat terus ya. Laju purata adalah jumlah jarak dia 10 km tambah 25 km bahagi dengan masa. Okey, awak kena kira 9 hingga 12 suku. So 9, 10, 11, 12. 10, 11, 12 dah berapa jam? Dah 3 jam. 3 jam 3.15. Nanti tak boleh 5 minit. 3 jam 15 minit adalah 3 dan kemudian ini adalah per 60 sebab minit. Okey, kita akan dapat ni menjadi 3 jam 60 minit 15 minit adalah 3.25 jam. Ini adalah kilometer ya. Okey, ada mungkin dia tak kena nak buat ni. Okey, saya tunjuklah cara buat ni. Awak dah kira ya, daripada pukul 9 sampai pukul 12.15. 12.15. Okey, adalah 3 jam. Okey, tambah 15 minit lagi, 15 minit. So ini adalah per 60. So menjadi 3 point ini 15 bagi 60. Ataupun kecilkan dulu 15 per 60 bagi dengan 5 adalah 3 bagi 5 ialah 12. Bagi 3 1 bagi 3 4. So 1 bahagi dengan 4 0.25 ya, bahagi dengan kalkulator kalau tak kerti. You get 2.0 dapat. Ini adalah 0.25. Saya sebab 0.25 sini. Okay, so that means dia punya purata laju adalah apabila dia bahagi, kita sini adalah 235 bahagi dengan 3.25 menjadi 10.77 kilometer. Oh, tapi kita buat dalam jam. Tak apalah, dah ketuaan jam lah, sama lah tu. Bagi yang jam kita akan dapat 10.77 kilometer sejam. Okey. Kalau buat soalan pun meter dengan jam ya, kita tukarkan tadi 9 pagi sampai 12 suku ikut jam. Okeylah tu. Faham tak? Tak faham, ulang balik ya. Ulang balik, tak payah saya ulang kat sini. Let me expose kan, patah balik. Okey, itu adalah formula. Ini tadi pengiraan side, pengiraan. Lihat contoh 6. Sebuah bas bertolak dari bandar Puchong pada jam 8.25 dan tiba di Perai pada 13.45. Jika jumlah jarak dilaluinya ialah 354 km, hitung laju purata bas itu dalam kilometer sejam. Kilometer sejam. So jarak dia bagi, okey, jarak no problem. Dia adalah 354 km. Okey, kemudian masanya dia sampai 13.25. So masa adalah jumlah masa ni, jumlah jarak, jumlah masa. Kita dapati 13.45. Ni aku 1.45 kan. Dia tolak pagi pukul 08.25. Kita akan dapat 5 jam
Ni tolak 0, 4 tolak 2. 2, ini adalah 3. Okey, ini 13 tolak 8, 5 jam 20 minit. Okey, kita kena tukarkan ini kepada apa tadi? Kepada point kan? Sebab ini per 60 kan? Okey, so 5 jam 20 minit adalah 5 tambah 20 per 60. Ni 2 bagi 6 adalah 1 per 3. Aduh, ada per 3 pula. Never mind. Jadi become 5.33. Ni bagi kalkulator kalau tak kerti. Yang patut kerti senang je ni. Okey, so laju purata adalah jumlah jarak tadi. Ini 354 bahagi dengan jumlah masa. Jumlah masa adalah ini 5.33. So awak akan dapat, ni jam ya, ini jarak ya, kilometer. Okey, so jawapannya adalah 66.42 kilometer sejam. Faham tak? Okey, so contoh bagi 6. Masih senang lagi. Ya? So untuk laju boleh, purata laju purata boleh. Okey, contoh 7 kita nak lihat had laju kebangsaan di jalan persekutuan ialah 90 km sejam. Okey, tengok ni lain sikit ya. Nyatakan had kelajuan ini dalam unit. Nak tukar ni yang selalu belajar, ada masalah sikit. So, biasa tadi soal laju-laju. This one I'll go slower. Okay, this one I'll go slower. Okay, contoh 7. Dia dah bagi had laju kebangsaan ya. Lajunya adalah 90 kilometer sejam. Nak tukar kepada meter per saat. Okay, I suggest what you should do is, awak ada 90 ni letak atas, kilometer ni letak kat atas, kemudian bawah ni, ini bila macam ni, dia 1 jam lah ni, 1 jam. Nak tukar kepada meter per saat. Okey, buat macam ni tau. Ini per ini meter per saat kan. Okey, kilometer kepada meter ya. 90 ni nak tukar kepada meter, darab dengan 1000 kilometer kepada meter. Okey, 1 jam ni nak tukar pada minit 60, tukar pada saat 60. You can cut off. So menjadi 900 per 36. Guna calculator, you're going to get 25 meter per saat. Okey, dah habis. Slash naik balik dua ni. Ini sebab nak senang kira tadi. Dan nak tahu nak tukar apa? Kilometer tukar kepada meter, jam kepada saat. So saya buat macam ni. Kalau saya cuba buat macam ni juga, InsyaAllah it's going to be easier than buat macam ni. Kalau buat macam ni, I'm going to get 90 ke jam cekak boleh. Darab dengan 1000. Kemudian bagi dengan 1. Sama juga. Ya? Cuma kalau terus buat macam ni, nampak. Sini ke sini, sini ke sini. Okey. B kita nak masih lagi 90 km per 1 jam. Nak tukar kepada kilometer dan minit. Okey, so kilometer ni perlu tukar tak? Tak perlu kan? Sebab kilometer ini kepada minit, 1 darab dengan 60. Sebab 1 jam 60 minit. So menjadi 9 bagi 6, you're going to get 1.5 km per minit. Okey. Untuk yang besar, kilometer kepada meter, jam pada saat, kilometer tak tukar, jam pada minit, adalah masih mudah berbanding contoh 8. Bila contoh 8, banyak student confused. Kalau dia buat, boleh buat, Alhamdulillah. Tengok macam nak buat contoh 8. Kita ada contoh 8, nanti ada contoh 9 dan 10 ya. Okey. Contoh 8, kita nak 120 apa tu? Meter per 1 saat, nak tukar kepada kilometer per minit.
Kalau kilometer ke meter darab, that means bila meter ke kilometer bahagi. So 120 bahagi dengan 1000. Jangan darab. Tadi darab ya. Sebab kilometer ke meter. Ini meter ke kilometer bahagi. Kemudian 1 saat, minit ke saat ialah darab 60. Terbalik juga. Minit ke saat ya. Ini 1 saat dah tukar minit. So bahagi 60, betul lah. 1 bagi 60. Macam mana ni? 2 lapis ni. Ini maksud dia apa? Ini maksud dia bahagi kan. So that means 120 par 1000 bahagi dengan 1 par 60. Okey. So dia buat bahagi terus kat level ni. Tapi tak apa. Boleh buat teknik saya, boleh teknik dia. Okey, kita akan dapati 120 par 1000. Bila bahagi dengan pecahan, kena jadi darab. Ni kena terbalik 60 par 1. So awak ada, saya boleh potong kosong, 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 kosong. Ni darab ni 12,172 par 10, which is 7.2. Dia nak ni kilometer per minit. Saya salah kira kot ni. 120 divide by 1000 divide by 60. 120,000 divide by 60 jadi times. Ni terbalik. So 2 times by 6 adalah 12,172 over 10. So 7.2 km per minit. Apa macam tak sama dengan depan buku? Depan buku ialah 7.06. Saya 7.2. 120 over 1000 divide by 1 over 60. So 120 over 1000 times by 60 over 1. 2 times by 6, 12. 7 over 10. Saya rasa 7 jawapan betul. Ini sikit kalkulator. Kalkulator kadang-kadang saya ke careless. Kadang dah careless, kita buat careless yang sama. Divide by 0.2 times by saya betul, buku yang salah. Okay, you can use calculator tengok siapa yang betul. I thought buku yang betul. 0.2 over 1 0.017. Oh, sebab dia buat 1 over 60 tu dia bundarkan tau. Let me see, dia bundarkan kot ya. 1 divide by 60 equals to 0.16. Oh, because dia kalau guna calculator 1 bagi 60 ialah 0.01667 dan seterusnya. Bila dibundarkan kepada 3 tempat perpuluhan 0.017. That's why dia bagi 0.017. Kalau tak bundarkan bawahnya memang dapat inilah. Okay, so itu yang kesilapan dia. Okay, let's see contoh 9. Kejap, nampak saya kuat panas. Okay, let's see contoh 9. Carmela telah memenangi pingat emas dalam satu acara triathlon wanita. Beliau memulakan acara dengan berlari sejauh 10 km, diikuti dengan acara renang sejauh 1,500 meter dan diakhiri dengan 40 km secara berbasikal. Triathlon ya, dalam masa selama 1 jam 56 minit. Untuk keseluruhan pertandingan itu, hitung laju purata. So guna formula je. Laju purata adalah okey, jarak bagi masa tapi jumlah kan. Jumlah kan, itu jumlah pun malas. Jumlah tak depan dia jumlah. Jumlah jarak bagi jumlah masa. Senang. Okey, ini contoh 9. So that means laju purata adalah jumlah jarak dia tambah je lah semua.
Memula dia berlari 10 km tambah dengan renang 1,500 meter. Cuba tengok dia punya unit tak sama. 1,500 ini kena tulis lah, tak sama. Kilometer tambah 1,500 meter tambah dengan 40 km basikal. KM balik. Bahagi dengan masa 1 jam 56 minit. 1 jam 56 minit. Okay, first make sure sama unit. Ini 10 tambah 1.5. Buat tempat lain kalau tak tahu. Tambah dengan 40 km. Ini 40 dan 10 no problem, 2 km. So jadi 41 nanti ya. Masa 1 jam 56 minit ni over 60 kan. Ya, bagi 6, 10, bagi 6, 56. Oh, dia ada decimals ni. 1.93 ya. Dapat 93 ya. Kalau bagi dapat 1 jam pagi ni, orang dapat bahagi dengan 1 jam 1.93 jam. 1.93 jam. So awak akan dapat 51.5 ni, 51.5 bagi dengan 1.93. Jawapannya adalah 26.68 km sejam. Okey, dan contoh 9. Contoh 10. Contoh 10 kita lihat Siti mengikuti rombongan sekolah ke Kuala Lumpur. Bas sekolah naiki mereka bertolak dari sekolah O pada jam di sekolah kosong pada jam 7 pagi. Dalam perjalanan mereka berhenti di kawasan rehat Ulu Yam untuk menikmati sarapan pagi dan berehat. Selepas itu mereka meneruskan perjalanan sehingga Kuala Lumpur. C, berarti graf ya. Graf menunjukkan pergerakan dari bas dari sekolah ke Kuala Lumpur. Hitung laju purata dalam kilometer sejam perjalanan itu. Kejap ya, saya mungkin ada hal. Kalau tak ada hal, terpaksa nak berhenti dulu. Sambung later. Okey, saya terpaksa berhenti dulu ya. Okey, sorry. Okay, so that's all for today. So homework, saya berhenti di page 176. Nanti kita sambung contoh 10 dan contoh 11, contoh 12. Okay, dan boleh jom cuba 9.1. Okay, now homework page 178 tu, jom cuba 9.1 tu. Awak sepatutnya dah boleh buat soalan 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai 5 boleh buat. 6 dengan 7 tu tunggu the next class. Okay. Okay, so I have to end it here. Thank you for watching, and please subscribe kalau belum, and spread to your friends dan sesiapa yang memerlukan. Okay, jom jaga solat 5 kali sehari. Jangan lupa berdoa untuk Gaza, untuk diri kita terutamanya, untuk orang Palestin, saudara-saudara kita yang dibantai di sana ya. Ingin dibunuh secara menyeluruh, nak dihapuskan terus seolah-olahnya. Okey, kemudian selain berdoa, kalau ada kewangan sikit pun, walaupun 10 sen, infaklah, sedekahlah. Itu semua Allah ambil kira ya. Okey, kemudian also taat ibu bapa selagi tak suruh ada maksiat, dan also hormati guru-guru. Mudah-mudahan mendapat keberkatan ilmu. Penting berkat tu tau. Okey, hormati lebih tua, sayang lebih muda. So that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.